Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita sambung lagi dalam garis lurus bab 9, bahagian yang subtopik yang kedua. Dan kali ini saya nak ajar cara untuk nak bina persamaan garis lurus dan juga mencari koordinat di antara dua garis lurus yang bersilang. Jom kita tengok. Soalan yang seterusnya, bina persamaan garis lurus berdasarkan kecerunan yang diberi dan titik P yang dilaluinya. Jadi dalam kes ni kita difahamkan garis tersebut kecerunannya adalah 2 dan garis tersebut melalui titik apa? Titik P. Titik P koordinatnya adalah 3, 4. So dalam kes ini mudah kerana kecerunan telah diberikan. Sekiranya kecerunan tidak diberi, perlu dikira. So dalam kes ni kecerunan tidak sudah diberikan, tak perlu kira. Alright, jom kita tengok macam mana nak bina kecerunan. Jadi kita tulis dulu persamaan Y sama dengan MX tambah C. Maka kecerunan telah diberikan, Y sama dengan kecerunan tu masuklah pada M. Baiklah, C kita tak tahu apa-apa. Jadi kita tengok kepada nilai P kamu. 3, 4. 3 adalah X. 4 adalah Y. Kenapa? Because ini adalah koordinat. Koordinat 3, 4 maksudnya 3 tu mewakili nilai pada paksi X. 4 itu mewakili nilai daripada paksi Y. Kalau tak faham, kena tengok tajuk koordinat tingkatan 2. Jadi 3, 4 ni masukkan dekat dalam persamaan yang ni lah. Y kamu apa? 4. 2 itu X ganti dengan nilai 3 sama tambah C. Jadi 4 sama dengan 2 darab 3, 6 tambah C. 6 pindah sebelah. 4 tolak 6. Jawapan kamu adalah negatif 2C. Jadi kita tulis balik guna persamaan yang ni. Y sama dengan 2 tu ambil balik yang tadi tu kan. X. Sekarang dia bukan tambah C tapi sebab C kamu adalah negatif 2 kan. Jadi tolak 2. Inilah persamaan garis lurus berdasarkan kecerunan 2 dan titiknya melalui 3, 4. Boleh? Mudah saja masukkan. Menariknya soalan nombor 6 ni mudah kerana dia dah bagi kecerunan kat kamu. Siap-siap 2. Kalau tak bagi kena cari kecerunannya. Dan bagaimana nak cari kecerunan? Kena tengoklah dalam bab kecerunan garis lurus tingkatan 2. Kat sana saya ajar macam mana nak cari kecerunan. Jom kita tengok soalan yang seterusnya. Baiklah, soalan yang seterusnya, bina persamaan garis lurus yang melalui dua titik P dan Q yang diberi. Jadi dia bagi titik P, dia bagi titik Q. Dia tak bagi pula kecerunan. Maka bagaimana mencari kecerunan? Ulang kaji balik. M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Ini adalah formula untuk mencari kecerunan dan telah saya ajar pada video yang lepas. Jadi ini adalah X1, Y1, X2, Y2. Ada student tanya, cikgu mana nak letak 1, mana nak letak 2 ni? Itu dia tengok kedudukan garis dan huruf yang telah diberi. Since dia kata PQ, maka kita buat P dulu 1 lah. Q itu adalah 2. Kalau dia kata QP, terbalik lah. Macam tu. Tengok juga dalam bentuk gambar. Kalau gambar, kita kena tengok dia punya garisan tu bentuknya macam mana. Jadi dari situ kita kena pasti mana 1, mana 2. Yang tu pun saya dah ajar pada video yang lepas. Boleh tengok dalam video tersebut. Jom kita cari dulu kecerunan. Kecerunan dia kita nak cari. Maka Y2 negatif 4. Y1 adalah tolak 6. Tolak 6 sebab dia formula ya. Bahagi dengan X2 adalah 3. Tolak dengan X1. Ni negatif 2. Taruhlah kurungan macam tu. Jadi negatif 4 tolak 6 dapat negatif 10. 3 tolak negatif 2 maksudnya 3 tambah 2 maksudnya 5. Jadi kecerunan kamu pap dapat negatif 2. Potong pakai sifir 5. Jadi persamaan ni kita dah dapat kecerunannya. Garisan ini apa tu? Koordinat ini sudah dapat kecerunannya. Apalah kan salah sebut.
Jadi, daripada situ kita boleh gunakan formula Y sama dengan MX tambah C ini. Yang mana kamu punya M itu adalah negatif 2X tambah C. Walau bagaimanapun, ini bukanlah jawapan terakhir. Kamu kena cari nilai apa? Nilai C. Jadi, kamu boleh guna mana-mana titik yang diberikan sama ada P atau Q. Kalau saya nak ambil je lah P kan. Tak kisahlah mana-mana kan. Jadi, ini adalah X, ini adalah Y kita. Masukkan dalam persamaan yang telah kamu tulis dan bina tadi. Y kita adalah 6 sama dengan negatif 2. X kamu adalah negatif 2 tambah C. 6 sama dengan 4 tambah C. 4 pindah sebelah. 6 tolak 4 sama dengan C. Dan C kamu sama dengan 2. Yeay, kita telah dapat nilai C. Maka kita gantikan dalam formula ini sahaja. Iaitu Y sama dengan negatif 2X tambah 2. Maka inilah persamaan garis lurus yang melalui dua titik P dan Q. Berbeza dengan soalan yang nombor 6 tadi, kecerunan telah diberi. Soalan ini tidak beri kecerunan. Jadi, kita kenalah guna formula ini untuk cari kecerunan terlebih dahulu dan barulah boleh masukkan nilai salah satu daripada koordinat untuk membina persamaan. Okey, set? Alhamdulillah. Tak faham kena ulang video bagi faham Jom kita tengok soalan yang seterusnya. Bina persamaan garis lurus yang melalui titik P dan selari dengan garis lurus yang diberi. Okay. Dia suruh kita bina persamaan garis lurus yang melalui titik P. Mana garis lurus ni lah? Sebab P dekat ke sini kan. Ke garis lurus ni lah yang dia minta. Dan dia fahamkan, dia tak buat. Dia kata selari. Garis ini selari dengan ini. Okay. Jadi perkataan selari tu kamu boleh tengok based on soalan ataupun garis itu diberi tanda arrow begini. Kalau macam tadi dia tak bagi arrow, dia cakap selari, kamu tahulah. Jadi tips selari ni sangat penting. Kerana dengan tahu dia selari, maka apa? Kecerunan mereka adalah sama. Jom kita tengok berapakah kecerunannya. Kita tak boleh nak kira kecerunan garis yang ini because kerana garis ini mempunyai satu saja koordinat. Jadi kita tidak boleh mengaplikasikan formula kecerunan. Maka kita kena carilah kecerunan dia pada garis yang sebelah ini yang mana sudah diberikan persamaan garis lurusnya. Maka kecerunan dia kita kena tengok pada Y sama dengan MX tambah C iaitu M-nya. Mana M? Inilah 2. Jika kecerunan dekat sini adalah 2, maka automatik kecerunan di sini pun adalah 2 juga. Maka persamaan yang terbentuk sudah Y sama dengan 2X tambah C. Kita hanya perlu cari C sahaja. Jadi C itu kita menggunakan koordinat apa? Koordinat P kita tadi. Iaitu 4, negatif 3. Yang mana 4 ni jadi X. Kat sini negatif 3 jadi Y. Masuk saja di dalam formula ini. Iaitu Y sama dengan 2X kamu adalah 4 tambah, ya Allah, Y ni C. Y ni tercicir. Y kamu adalah negatif 3. Negatif 3 tercicir ni. Tu dia Jadi negatif 3 sama juga dengan 2 darab 4, 8 tambah C. Kita nak cari C, 8 pindah sebelah, negatif 3 tolak 8 sama juga dengan C. C kamu sama dengan negatif 11. Logiklah negatif 11. Nampak ni dia memintas pun dekat bahagian ni. Nampak ni kan, dekat bawah ni kan. Somewhere dekat bawah negatif kan. Duduk belah bawah pada garis, pada kosong ni. Memang C kamu adalah negatif lah. C ni maksudnya pintasan Y. Ni Y. Dia memintas paksi Y ni. Ini pintasan Y kita. Jadi dia kata negatif 11 logik lah sebab duduk bawah kan. Jadi kita tulis balik persamaan Y sama dengan 2X tolak 11. Dapatlah persamaan tersebut. Boleh? Alright. Okay. Last kali soalan, contoh soalan. Okay, kita nak cari
Titik persilangan bagi pasangan garis lurus yang berikut menggunakan kaedah penggantian ataupun penghapusan pun boleh, no problem. Jadi tak ada masalah lah. Tak kisah pergantian, tak kisah nak pakai kaedah penghapusan. Maksudnya kita pakai kaedah apa? Persamaan serentak. Tapi dalam soalan ni dia minta kaedah pergantian, saya nak guna kaedah pergantian lah. Kalau soalan kata kaedah penghapusan, pakai kaedah penghapusan. Kalau dia kata tentukan titik persilangan, maksudnya kamu nak pakai kaedah apa? Kaedah persamaan serentak. Persamaan serentak ni ialah kaedah persamaan serentak ni kamu dah belajar waktu tingkatan 1. Di silibus mana, bab berapa saya tak ingat. Kamu check balik persamaan serentak. Type je dekat saya punya YouTube tu. Type persamaan serentak Cikgu Aisyah. Keluarlah kat dalam tu nanti. Jom saya tengok soalan ni bersama saya. Kita buat sama-sama. 3x tambah y sama dengan 1 dan x tambah 2y sama dengan 7. Jadi macam mana kita cari? Maksudnya kita ada satu titik, satu garis, kemudian kita ada lagi satu garis dan garis tu overlapping each other dan bersilang. Jadi titik persilangan tu dekat mana? Itu pula soalannya. Jom kita buat. Jadi kita ada dua persamaan, 3x tambah y sama dengan 1. Yang mana ini adalah persamaan 1. Yang ni persamaan kedua, x tambah 2y sama dengan 7. Ini adalah persamaan yang kedua. Jadi saya ambillah dari persamaan 1 ni, daripada 1. Saya nak ambil, saya nak dia jadi y sama dengan je. Macam tu. Ni pindah sebelah. 1 tolak 3x. Dan kita ini adalah persamaan ketiga kamu. Kemudian gantikan persamaan yang ketiga ni dalam persamaan yang kedua. Ketiga ni datang daripada 1. Janganlah masuk dalam 1 balik. Kamu masuk dalam 2 lah sebab kita tak alter ataupun kita tak ubah dia daripada persamaan 1. Kita masuk dalam persamaan 2 ni. Jadi, kita tengok x tambah 2. Saya tulis baliklah persamaan 2 ni. Tulis balik takut kamu tak faham. Okey. Yang ni, yang y ni, gantikan dengan ni. Masuk kat y ni. Masuk kat y. Jangan ambil y sama dengan. Ambil yang segaris ni je. X tambah 2. Y kamu tu ganti dengan 1 tolak 3x. Sama dengan 7. Yang ni x tulis balik. 2 tulis balik. Yang y ni je ganti dengan yang ni. 7 tulis balik. Kemudian barulah kamu kembangkan. Kembang ni macam tajuk algebra waktu itu belajar tingkatan 2 tu. Jadi x tambah 2 darab 1, 2. 2 darab negatif 3, negatif 3, negatif 6 lah. 2 darab negatif 3, negatif 6. Tapi dia ada x. Tulislah x. Sama dengan 7. X tolak 6x. Sama juga 7. 2 ni pindah sebelah. Tolak 2. Saya kumpulkanlah x dengan x. Nombor dengan nombor. Ni negatif. Negatif x sama dengan 7 tolak 2, 5. Jadi x kamu sama dengan 5 per negatif 5 sama dengan negatif 1. X kita dah dapat lah negatif 1. Tapi ini bukan dia punya pengakhiran. Kita kena cari nilai y pula. Maka kita boleh gantikan x sama dengan negatif 1 ni dalam ni persamaan 1 atau 2. Tak kisah. So dalam kes ni dalam persamaan 1 lah saya ambil saya tulis dulu dia punya persamaan ni. Senang kamu nak perhatikan. X ni je ni kamu gantikan dengan 3 ni ada x kan? Negatif 1. Ganti kat situ. Tambah y sama dengan 1. 3 darab negatif 1, negatif 3 tambah y sama dengan 1. 3 pindah sebelah, y sama dengan 1 tambah 3 dan y kamu sama dengan 4. Jadi koordinatnya berapa? Negatif 1, 4. Kat sinilah tempat dua garis itu bersilang antara satu sama lain. Okey. Boleh? Kalau tak ingat dan tak faham, kamu kena masuk balik dalam bab persamaan serentak saya. Dekat situ saya ajar pergantian penghapusan slow-slow. Kalau bahagian ni tak faham lagi.
Dan kalau dah faham, okeylah, boleh kena cuba jawab lagi lah soalan tajuk-tajuk lain. Soalan tajuk yang ni tapi dekat soalan buku-buku lain, kertas soalan lain, supaya kamu lagi cekap. Ni basicnya ya. Baiklah, sampai sini saja video kali ini. Saya nak buat checklist sikit lah. Tajuk tingkatan 3 ni. Tajuk tingkatan 3 ni kita sebenarnya dah habis dah. Kita ada 9 bab je tajuk ni. Alhamdulillah. Saya dah rakam sampai lah bab 1 sampai bab 9. Syukur. Kamu tengok video ni banyak-banyak Baiklah, kita nak check kat mana bab 1 index. Yes, saya dah ajar kamu. Bab 2 bentuk piawai. Yes, saya dah ajar kamu. Bab 3 matematik pengguna, simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Yes, saya pun dah ajar kamu. Bab 4 lukisan berskala. Ya, saya dah ajar. Nisbah trigonometri. Alhamdulillah, sudah ajar. Sudut dan tangent bagi bulatan. Saya sudah ajar. Yang nyok kena praktis lebih ni sudut dan tangent ni kena praktis lebih sikit. Sebab kadang-kadang kita tak nampak kan. Jalan kerja kurang ni conteng-conteng yang bulat tu. Ni. Nombor 7, pelan dongak-dongakkan. Saya sudah ajar. Lokus dalam 2 dimensi. Yang ni kurang kira-kira. Tapi orang nak kena banyak praktis sebab nak faham bahasa lokus. Ya. Dan last sekali tajuk ni garis lurus. Buat latihan tau. Yang saya ajar ni basic. Kena banyak lagi buat latihan supaya kamu cekap. Baiklah, saya rasa setakat sini saja video terakhir bab tingkatan 1, bab tingkatan 3, bab 9. Okay, salah silap saya minta maaf sangat-sangat sebab saya ni manusia biasa. Saya cuba bagi yang terbaik dalam setiap video saya. Alright, kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya tahun 2023. Bye-bye. Cikgu Aisyah Channel.